Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Hari ini satu tajuk yang sangat-sangat penting jugalah. Tajuk ini akan melibatkan kualiti ternakan kita. Kualiti ternakan kita, cara kita nak merawat ternakan kita. Dan apa kita nak cakap mengenai pasti ternakan yang sakit ni macam mana. Tajuk kita hari ni adalah dengan kerja merawat ternakan sakit. Okay, kita teruskan. Okay, apa kepentingan yang kita kena tahu kat sini adalah kita mengenai pasti ternakan yang sakit, mengesan ternakan yang sakit, merawat ternakan yang sakit dan mengesan penyakit dan kaedah yang sesuai. Kaedah rawatan sesuai. Okey, kita teruskan. Dekat sini kita akan menyentuhkan beberapa, iaitu pemantauan terhadap kesihatan ternakan. Iaitu kita akan memantau ternakan ruminan itu sendiri. Kedua, kita akan buat pemeriksaan fizikal. Tiga, kita akan buat pemeriksaan vital ternakan. Saya terangkan apa itu vital. Okey, keempat adalah keadaan ternakan. Kita kena pasti macam mana ternakan yang normal tu macam mana keadaan dia. Kelima adalah sebab penyakit itu berlaku. Dan yang keenam adalah keadaan penyakit. Okey, saya teruskan ya. Okey, pertama adalah mantau ternakan ruminan, dan masa kita memantau ni kita kena ada dapatkan beberapa data yang lama untuk ternakan, iaitu kita nak ada nama pemilik, nombor pengenalan, jenis, baka, umur, jantina dan status. Ini adalah maklumat asas. Dan sejarah maklumat ternakan pun kena tahulah mana penyakit yang pernah dirawat, rawatan yang terdahulu kita buat apa dan ubat yang kita pernah beri. Sebab tu rekod-rekod kesihatan ataupun kaukat kita kena simpan. Macam company yang saya kerja sebelum ni, saya lebih galakkan kaukat. Sebab apa, di kaukat tu tercatat semua sejarah dia di situ. Lebih senang saya nak rawat ternakan ni dengan saya tahu apa sejarah-sejarah dia sebelum ni. Dan dengan kaukat juga dia membantu pada pekerja yang seterusnya akan ambil alih lah. Sekiranya berlaku kena merawat lagi lah kan. Okey, seterusnya kita buat pemantauan dari jauh, iaitu kelakuan dia macam mana. Dia monyok ke, dia agresif ke, dia menendang ataupun menggigit. Okey, lepas tu suara dia kita kena pasti jugalah. Suara dia dia kuat, lemah, abnormal. Biasanya kalau ternakan yang lemah ni, suara dia memang kadang-kadang tak keluar suara pun. Dia lemah lah ya. Okey, makan kurang selera dia abnormal. Ini kita kena bandingkan. Kebiasaannya dia kurang selera makan dan kadang-kadang tak makan. Bagi yang ada penyakit kaki tu, sakit kaki tu, memang dia tak akan makan lah. Okey, itu yang kita kena tengok lah. Okey, defleksi mengeluarkan tinja, urinasi ataupun kencing. Ni kita kena tengok defleksi dia. Dia punya keadaan tinja dia macam mana, urinasi dia sama ada urinasi dia sama ada buang air kecil, urinasi tu keluar darah ke apa kan, berwarna lain ke. Macam mengeluar tinja tu, tinja dia keras ke macam mana Okey, postur badan yang itu kita tengok saiz badan dia, skor badan. Biasanya kalau ternakan yang abnormal sakit ni, skor badan dia memang rendah lah. Bukan saya cakap skor badan yang tinggi dia tak sakit, sakit juga. Tapi peratus yang sakit biasanya skor badan dia memang rendah. Okey, berat badan, biasa berat badan ni akan jatuh. Okey, cara duduk dan cara bangun lah. Ini pun kita kena tengok. Kadang-kadang bagi yang cara duduk, cara bangun ni, biasa kalau ternakan yang sakit kaki, kita boleh nampak lah. Kerana dia terjengkut, cara nak bangun susah, nak duduk pun susah. Okey, cara duduk bangun ni kita akan sentuh pada tajuk ni lah. Merawat pada tajuk menjaga kuku ternakan. Di situ kita akan lebih mendalam lah pada tajuk ni. Okey, lepas tu kita akan tengok ternakan ni berjalan dia macam mana. Kita akan perhatikan cara berjalan dan keadaan kaki dia berjalan macam mana. Okey, yang seterusnya perangai lah, dia tertekan, gelisah ataupun
takutlah. Biasa kalau yang sakit ni dia akan sedikit tertekan lah. Okay, next kita tengok. Okay, pemeriksaan fizikal ternakan. Yang ni akan lebih rumit biasanya tajuk cakap tajuk ini bila saya buat, saya akan minta pelajar saya buat setiap seorang seekor lah, dia kena buat benda ni. Okay, first dia kena check dengan kepala, riak muka dia sama ada segar ataupun muram. Lepas tu kita check pada atas kepala tanduk. Okay, setengah lembu kadang-kadang tanduknya dah longgar kadang-kadang. Kadang kita pegang tanduk dia dah longgar. Maknanya sarung dengan tulang dalam tanduk tu dah tak berpegang antara sama lain. Dan itu sangat-sangat bahayalah. Okay, telinga normal atau abnormal. Okay, biasa kalau ternakan yang agak agresif dan teks selalu tanggal, sangkut ke apa, biasanya telinga dia jadi abnormal lah. Terkoyak apa semua kan. That's why semasa kita buat kerja fizikal ni, sambil kita check tu, kita kena record kan. Okay, mata terkeluar ataupun ke dalam ataupun berair. Okay, mata ni saya suggestkan masa kita tengok mata tu, kita tolak kita tolak kelopak mata ternakan ni ke bawah. Kita tengok dia punya tisu bawah tu, kelopak tu adakah ada berwarna pink ataupun putih. Okay. Okay, hidung lembab, kering ataupun berair. Okay, kalau kering mungkin dia kena ni lah, apa nama, terlampau kering, tak cukup air kan. Lembab tu adalah normal. Berair tu kalau dia terlampau berair lah. Okay, mulut, warna gusi dan lidah. Gusi ni pun sama, kita kena check di gusi dia tu berwarna apa. So kalau ada warna pink tu cantik, okay lah. Kalau ada pucat, memang kita kena ni lah. Memang kita kena buat rawatan lah. Mungkin dia kekurangan air di situ. Okay, seterusnya adalah leher. Kita tengok setiap leher dia tu kita check sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, thorax pergerakan semasa bernafas. Kita tengok semasa dia bernafas, dada dia, kemar dengan kuncup tu adakah cakap dia punya fasa tu adalah sama ataupun tidak. Maksudnya dia kembang kuncup tu, kembang kuncup yang pertama dengan yang kedua yang seterusnya adalah sama lah. Okay. Hentakan dan rentak dan bunyi pernafasan. Saya cakap dia rentak rentak dia adalah normal. Macam mana? Okay, kita tengok di sini normal, ekspresi, pause sama tempoh. Mana dia normal, dia tarik nafas, dia lepas, dia berhenti, itu adalah normal Kalau dia tarik nafas panjang, okay, masalah di mana tak normal lah. Dia tarik nafas panjang, dia keluar pendek, lepas nafas tu pendek, dia masalah bahagian atas pernafasan. Okay, kalau dia lepas panjang, okay, paru-paru tidak mengecut ataupun dia kena emphysema. So kalau dia tidak pause, mana dia tarik nafas, lepas nafas. Tarik nafas, lepas nafas. Dia tak ada berhenti, maknanya dia salah satu cakap petanda yang dia berpenyakit lah. Okay, abdomen. Starter fisiologi abdomen macam mana, pergerakan rumen di sebelah kiri dan perkembungan gas. Okay, yang ini kita akan gunakan stetoskop. Stetoskop nanti saya akan terangkan dengan lebih ni lah, dengan lebih lanjut. Okay, external genital, bahagian apa panggil? Bahagian pemiakan luar Okay, macam jantan, testis. Okay, dia punya penis, dia kena check sama ada bengkak, nanah ataupun luka, kita kena record. Testis kan kita kena buat ukur lilit lah. Sama juga macam ternakan betina, kita tak adalah buat ukur lilit dia punya vulva tu, tapi kita lipat sikit vulva, tengok kalau ada luka ke apa Okay, ambing susu pun kita tengok check untuk betina, saiz dengan simetri, adakah ada simetri ataupun sebelah membengkak. Okay, kalau kata daripada 44 tu ada satu kena mesti record situ ada mata sebelah bahagian sebelah mana. Okay, kaki, posture kaki macam mana, kita tengok kejang, tempang, cara dia berdiri dan cara dia berjalan. Okay, yang ini saya cakap tadi, kita akan untuk yang kaki ni kita akan flow kepada rawatan kuku lah, rawatan kuku ternakan. Di situ kita pada tajuk itu saya akan terang lebih lanjut lah macam mana keadaan dia patut berjalan, kaki dia sepatutnya macam mana Okay, kita terus pada kulit dan bulu badan. Dia kena
Kalau dia prespolerikasi, dia demam kesejukan, kita boleh dapat rasa suhu. Kadang kita sentuh kulit dah tahu dah. Okay, bulu kering dan tidak percaya. Mana bulu dia kering, tak percaya. Penyakit kronik ataupun teruk. Alopecia, penyakit setempat ataupun sistematik. Warna dia pudar, hilang pigmen bulu. Okay, ketumbuhan di permukaan kulit, tumor ataupun ketuat. Kena check biasa kalau kutu ataupun ketuat dia suka berada di tenaga lembu ni, dia suka di antara peha tu celah peha tu. Peha dengan badan tenakan. Situ biasa ada kutu lah, kadang-kadang besar-besar. Okay, refleks menggaru tenakan dia menggaru. Okay, warna kulit kita tengok retima kemerahan, sinuosis lembab dan jaundice kekuningan lah. Okey, pemeriksaan vital tenakan. Vital tenakan ni biasa kita check dia punya orang cakap dia punya kadar pernafasan yang melibatkan bahagian dalaman pemeriksaan vital ni. Okey, pertama pemeriksaan vital yang kita check adalah kita check suhu. Suhu ni macam mana kita check tenakan melalui rectal kita masuk termometer ke dalam dia punya rectum dan rapat ke dinding Kita ambil dalam tempoh 1 hingga 2 minit. Okay, dalam kita ambil ni pun kita kena jaga sama ada dia boleh berlaku suhu dia macam tak tepat sebab kan dia biang. Bila biang ni heat dia akan kerja lebih panas. Kalau lembu yang agresif dia suhu akan meningkat. Bunting air pun suhu akan meningkat dan waktu tengah hari pun suhu pun akan meningkat lah. So that untuk buat kerja metafizikal ni kalau boleh cari waktu yang orang cakap satu waktu yang agak relax sikit, tempat yang redup. Dan saya cakap dia status sangat penting kalau dia bunting air, kalau dia dalam rekod tu dia tahu dia bunting air. So that di situ kita tahulah kenapa bacaan suhu tak tepat sebab kita check dalam rekod dia bunting air, kita check suhu dia tak normal. So kita boleh dapat salah satu cakap jangkaan dia ni bunting air yang menyebabkan bacaan suhu tu tidak tepat lah. So spesifikasi suhu biasa kita buat 3 ni sajalah. Okay, hyperthermia, kejutan suhu yang tinggi. Okay, biasa kalau tenakan yang kalau kita tengok dia punya gusi dia kering ataupun dia punya kelopak mata dalam pun kering, dia akan berlaku macam ni lah, hyperthermia, dia kurang air dan kejutan suhu yang tinggi. Pyrexia, dia demam dan hypothermia. Dan apakah suhu-suhu yang sesuai? Okey, untuk tenakan dia melibatkan status dan kumpulan dan saiz tenakan tu sendiri. Okay, itu kita akan check pada slide pada yang seterusnya lah. Okay, seterusnya kita check keadaan nadi. Nyari detak di arteri dan perlahan menekan. Okey, arteri tenakan yang ini mungkin agak susah sikit kita nak kesan. Sebabnya even tu kalau pakar dalam pemeriksaan tenakan ni kadang kita agak sukar untuk mencari arteri ni. Biasa kalau saya pun saya akan ambil arteri yang di belakang peha tenakan. Okay. That's why kita kena cari dulu dan rasa. Dan bacaan diambil pada 1 minit ataupun 30 saat ataupun 15 saat. Kalau 30 saat, kali 2 lah. Kalau 15 saat, kali 4. Okay, spesifikasi nadi adalah Branchidia, denyutan jantung yang perlahan, heart block. Teresia, denyutan tinggi. Splatemia, toxemia, sakit, terkejut, kegagalan sistem peredaran. Dan arrhythmic tidak sama. Tidak sama ni maksudnya kejap tiba-tiba dia punya nadi tu laju, tiba slow, laju, slow, laju, slow That's why kita kena bukan kita kira. Kita tengok dia punya tempo tu sekali macam mana. Okay, yang seterusnya adalah faktor yang boleh bacakan nadi. Okay, ni pun saya cakap faktor rekod tu penting. Spesies dia. Kalau yang lebih kecil, dia lebih cepat Okay, sebabnya kadar nadi ni adalah saluran darah. So kecil, tenakan yang kecil dan saluran darah tu lebih cepat lah. Okay, saiz dia besar dan jadi lambat sikit. Muda dia akan cepat sebab dia aktif. Kadar fizikal kalau aktif, kadar fizikal aktif, cepat rehat dan lambat lah. So kalau bunting dia cepat. Posture kalau baring dia lambat lah.
Kalau dia lambat berdiri dan cepat lah. Okey, teruskan. Okey, pernafasan. Okey, pernafasan ni pun penting juga. Dikira daripada gerakan nostril, rusuk, rasa udara keluar hidung dan suction thorax dan trachea. Dia ada beberapa cara. Satu, kita nampak bacaan, kalau kita nampak thorax tu, dia inhale dengan exhale. Kita boleh kira dari situ, ataupun kita letak di kita tengok gerakan hidung tenakan tu, kembang kuncup sikit. Tapi kita letak di depan hidung tenakan tu lah. Terasa dia tarik dengan dia lepas macam mana. Ni pun sama, dipengaruhi oleh saiz haiwan dan keperluan oksigen. Okey, respiratory depth biasanya kalau tinggi dia semasa dia berjalan lah, menjalankan aktiviti, pengambilan oksigen tu sangat tinggi. Kalau dia tengah rehat tu, dia punya ngambil oksigen dia rendah lah. So, kalau yang tidak normal adalah pada thorax saja, case peritonitis, abdomen saja, case pleuritis dan dada kesakitan. Dan thorax terhad, paru-paru mengecut dan pneumonia lah. Biasanya yang ini kita dapat, ni biasanya kita kena tengok semua serentak dengan dia punya hidung, gerakan kuncung uncit dan gerakan tulang rusuk tu macam mana. Bahagian tulang rusuk tu So, gangguan sistem pernafasan daripada batuk, bersin, wheezing, snoring, roaring dan grunting. Okey, ini yang normal-normal saya cakap tadi bacaannya sepatutnya. Okey, so kalau macam lembu dewasa, suhu dia adalah 37.8 hingga 39.2. Dan untuk anak 38.6 dan 39.8. Okey, untuk bibiri adalah 38.9 hingga 40. Untuk kambing 38.6 hingga 40. So, kalau tenakan tu lebih kecil, suhu dia akan lebih tinggi sedikit lah. Okey. Okey, pernafasan 10 hingga 30 minit. 30 seminit, bukan 30 minit. Okey, untuk anak 15 hingga 40 seminit. 40 kali seminit 20 hingga 30 kali seminit, 20 hingga 30 kali seminit. So, tenakan yang lebih muda, dia lebih aktif dan pernafasan dia akan lebih banyak kali lah dalam tempoh seminit. Sama juga kalau macam jutaan nadi. Sebab tu jutaan nadi untuk anak lembu adalah 100 hingga 120 minit seminit. Okay, nak bandingkan dengan yang lembu dewasa 55 hingga 80. So, dia kecil, dia aktif. So, dia akan pernafasan dia akan dia lebih aktif lah. Lebih banyak lah. Untuk memastikan dia normal. Sebenarnya kita tengok keadaan tenakan normal dia macam mana. Dia berdiri tenang, cergas, tegap dan berjalan pun tak ada terpelecut ke apa. Maksudnya dia berjalan pun tegak dalam keadaan tegak. Okay, berdiri dan berjalan kepala tegak. Dia bukan mundur macam tu je. Muncul hidung sejuk ataupun lembab. Okay, dia lebih tepat dia lembab Okey, ekor dan telinga bergerak. Ekor dia gerak dan telinga dia sentiasa bergerak. Mata cergas dan bersinar. Okey, najis lembut. Marut secara normal dan tidak terasing. Dia makan bersama dalam kumpulan. Dia tak terasing dalam kumpulan. Okey, selera makan yang bagus. Suatu rehat dia mengunyah makanan Kalau tengok tenakan duduk relax, dia akan mengunyah makanan. Okey, suhu badan normal, pernafasan normal dan macam mana normal. Okey, macam keadaan kulit ni, satu benda saya nak share. Satunya kalau keadaan kulit yang contoh yang kalau di atas leher dia tu, kalau bulu-bulunya naik, dia jadi caring bulunya naik tegak-tegak tu, itu adalah satu tanda yang tenakan terkena cacing lah. That's why itu biasa saya gunakan sebagai petanda untuk saya beri ubat cacing. Okay, sebab penyakit berlaku dah ada beberapa sebab. Satu, salah satu adalah secara mekanikal lah. Luka, simple cut, kemalangan, bergaduh atau kena tanduk. Yang ni di atas daripada sesama ternakan ataupun kesilapan pada kandang kan. Okay, kecederaan suhu ataupun suhu sekeliling terlalu panas ataupun sejuk. Rosak atau kematian pada sel terutama di bahagian luar lah. So, ternakan ni dia tak tahan dengan suhu yang kadang ada baka yang tak tahan yang terlampau panas, ada baka yang tak tahan yang terlampau sejuk.
Keracunan proses kimia akan mengganggu fungsi biasa sel, kadar dan kekuatan racun akan menentukan kesan pada ternakan. Yang ini pun penting juga. Keracunan dalam makanan kadang-kadang kita bila yang paling risiko adalah bila kita tak tanam rumput dan kita ambil rumput kat luar. Sepanjang saya kenal dengan beberapa peternak, ada 2, 3 peternak merupakan sahabat-sahabat saya juga. Kebanyakan diorang dah beberapa kali kerugian di atas diorang terambil rumput yang baru diracun. So kita tak dapat kesan pun sebenarnya. So bila kita potong, kita bagi pada ternakan, itu yang menyebabkan ternakan kena keracunan lah. Baka, draft and calf, umbilical, albino. Biasa pada baka ni kita jaranglah jumpa. Kekurangan zat makanan, kekurangan zat vitamin A menyebabkan gangguan penglihatan ternakan. Kekurangan vitamin D, kalsium ataupun fosforus boleh menyebabkan penyakit milk fever dan hypomagnesemia. Sebab tu makanan ni kena seimbang, vitamin kena cukup. Mikroorganisma dan parasite lah, ini biasalah. Bakteria, virus, fungus, protozoa, endo dan ectoparasite lah. Kita pergi kepada keadaan penyakit. Keadaan penyakit ada 4. Yang ini menentukan tahap-tahap yang kita kena buat rawatan cepat. Dan kita ataupun ada penyakit yang kita kena cakap ini boleh hold lagi ni, boleh tunggu kan, ataupun kena boleh diperlambatkan lagi kan. Yang pertama adalah per-acute. Per-acute, penyakit yang berlaku dalam masa yang singkat dan hanya beberapa jam saja. Anerat, keracunan, gigitan ular. Bukan giritan ular, gigitan ular. Masa macam kena gigit ular 2-3 jam terus meninggal, sama macam lembu. Kalau kena gigitan ular, dia akan mati terus lah. Per-acute ni yang paling, kalau ni kita kena rawat dengan cepat lah kalau berlaku. Yang kedua, acute, keadaan penyakit yang cepat berlaku dan boleh sembuh. Per-acute ni biasa dia tak boleh sembuh. Acute boleh sembuh. Minta maaf, saya silap di situ. Acute ni kalau dia berlaku dengan cepat dan boleh sembuh atau menyebabkan dalam masa berapa hari sahaja. Tadi tu berapa jam, acute dia berapa hari. Dan dia boleh bersembuh lah. Penyakit normal ruminant, biasa kalau macam kembung. Kembung kategori acute kalau kita tak kawal, kadang-kadang kita tengok kembung ni, kalau tengok hari yang pertama ni, ni tak apa ni, esok baik ni. Tapi bila kita tengok esok dia dah besar, kadang-kadang kita tak sedar, dia bawa ke kematian lah. Kronik, keadaan penyakit yang lama dan berjangkit dengan perlahan dari setengah bulan hingga ke setahun. Mastitis, jaundice dan tuberculosis, dia berjangkit. Mastitis ni pun sama. Dia mungkin boleh berjangkit dan menyebabkan ternakan tu boleh berhenti berasu. Maksudnya dia berjangkit daripada satu puting ke satu puting, satu puting ke satu puting. Dalam 4 puting habis. Dan lepas tu dia berjangkit pula kepada lembu lain pula. That's why bahaya. Subacute, keadaan penyakit yang lama berlaku disebabkan rawatan dan kawalan yang kurang sesuai dengan penyakit. Ini pun keadaan penyakit yang dah lama lah. Penyakit tu dia punya lama bawaan dia. Biasa ni jarang berlaku lah. Subacute ni biasa kalau bagi pendapat saya yang masa saya kerja, kalau saya dapat detect ternakan yang berpenyakit, walaupun dia tak teruk, biasa saya akan takaikan dia terus. Radang. Radang ni pun salah satu yang kita kena lihat lah. Dia penukaran kesakitan dan kerosakan yang tidak kuat yang menyebabkan kematian kepada ternakan. Dia mengakibatkan timbalan tisu dengan beberapa perubahan. Kalau rubuh, dia akan jadi kemerah-merahan. Kalau jadi jenis radang dia kalor, dia akan jadi kepanasan. Tumor, dia bengkak. Dolor, dia lebih peka. Maknanya kalau kita sentuh satu bahagian, dia menyepak-nyepak, dia lebih peka tau. Osteolensa, dia kurang dan hilang fungsi lah. Ni bagi radangan. So untuk radangan apa semua ni kita hanya beri untuk dalam modul. Yang ini sekadar pengetahuan sajalah. Seterusnya neoplasma ni pun pengetahuan saja.
Neoplasma satu kadar penyakit yang menyebabkan pembesaran sel dan organ tidak teratur dan seterusnya menyebabkan kemunculan permukaan organ. Maksudnya dia ada ketumbuhan lah. Ketumbuhan satu penambahan sel lain. Okey, biasa normal ada dua ni saja. Benign tumor kebiasaan berada di tisu fibrosis dan tidak berjangkit sekiranya dapat diasingkan puncanya. Okey, malignant tumor boleh berjangkit pada organ lain dan membesar dengan cepat seterusnya menyebabkan kematian. Okey, macam benign tumor ni kalau kita dapat buang terus, mana dia akan lebih selamat lah. Tapi malignant tumor ni kalau kita potong, kita buang dan dia masih boleh berjangkit lagi. Dia masih boleh berlaku lagi lah. Okey, kita pergi kepada untuk yang tu dah habis. So that kita pergi kepada peralatan rawatan. Peralatan rawatan ni saya dah sentuh pada slide saya yang lain, tapi ini kita ulang kaji balik lah sebab dalam modul ini yang ada. Okey, forceps. Forceps adalah satu peralatan untuk memegang kapas ataupun menarik benda asing lah. Biasa kita gunakan dalam kerja-kerja membersih luka. Okey, biasa kita kepit kapas untuk cuci luka ataupun kita tarik lava daripada luka tu kan. Cacing-cacing, telur lalat apa semua tu. Okey, mempunyai pelbagai saiz dan jenis yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Ya, betul. Memang dia banyak saiz. Okey, gunting. Bantu dalam tindakan seperti pemotongan, pemanah luka dan lain-lain. Okey, biasa. Okey, forceps dengan gunting ni lupa saya cakap dia buat pada stainless steel Dia tak ada pada plastik. Kalau ada plastik ni kita susah nak ni dan dia boleh berjangkit. Dan steel ni kita boleh cuci semula. Okey, pecah gari. Pecah gari kita dah sentuh dah pada slide yang sebelum ni. Pemberian ubat secara oral ataupun suntikan kebiasaan menjadi dari dua jenis. Satu yang plastik nipis yang kita pakai buang ataupun plastik yang tebal lah cuci semula. Cara automatik untuk kita beri dalam kumpulan yang banyak pada dos yang sama banyak lah. Kan jarum epidemik berfungsi sebagai jarum suntikan dibuat pada sensitif dan dua jenis pakai buang ataupun guna semula. Punya pelbagai saiz dan panjang. Okey, saiz jarum bermula daripada 5G hingga 25G. Okey, senang je nak tahu. Semakin besar nombor dan semakin kecil saiz jarum, itu paling penting. Okey, biasa kita untuk untuk kambing kita pakai 21G lah. Biasa untuk lembu kita pakai 19G ataupun 18G. Okey. Faktor menggunakan saiz jarum, jenis ubat, saiz tenakan dan jenis tenakan dan saiz tenakan lah. Jenis tenakan tadi lembu dengan kambing. Dan saiz tenakan kalau macam anak lembu kita pakai jarum yang lebih ni lagi lah. Lebih kecil lagi lah Okey, terdapat 4 cara suntikan yang suntik Okey, iaitu pertama intermuscular. Intermuscular ni dia dalam daging. Biasa kita bagi pada bahagian yang mempunyai otot yang tebal lah. Biasa kalau untuk lembu kambing kita bagi bahagian pinggul lah ataupun peha. Peha yang belah atas So ubat ni biasa kita bagi untuk vitamin, contoh macam Precopsen dan Trimicin lah. So yang kedua intravenous dalam salur darah. Salur darah ni agak susah sedikit. Biasa intravenous ni saya jarang lah untuk bagi ubat. Walaupun kalau kita bagi ubat secara intravenous ni dia punya kesan dia lebih cepat lah sebenarnya. Kalau kita bagi ubat vitamin bagi intravenous ni lebih cepat kesan dia. Tapi dia agak satu berisiko dah susah nak cari. Untuk lembu memang susah nak carilah salur darah kecuali kalau ada yang urat yang timbul. Untuk kambing ni memerlukan kepakaran lah. Biasa yang senang kita dapat adalah pada urat tengkuk ni lah. Kita tahan dan naik urat itulah intravenous salur darah tu. Tapi biasa intravenous di tengkuk kambing ni kita ambil untuk ambil sampel darah lah Okey, jugular vein dan ear vein. Ear vein ni tinggal lah pun boleh juga tapi dia kena betul-betul halus lah. Okey, ubat yang memerlukan kepesanan yang cepat seperti dextrose dan lain-lain. 5% dextrose. Biasa kalau dextrose ni kita bagi pada yang
betul-betul dia hypothermia, dah kurang air, kita bagi Dextrose lah. Dia beri cepat yang lebih cepat lah. Okay. Subcutaneous bawah kulit. Ataupun saya short formnya saya bagi subcut lah. SC bahasa IV saya bagi intravenous lah. Okey, bahagian leher, bahagian yang mempunyai kulit yang kendur. Biasa mana bahagian-bahagian kulit kendur tu kita bagi. Dan ubat ni kita bagi pada kandungan ubat yang mengenai racun sahaja. Ubat kurat, ubat kutu dan ubat cacing. Okey, dan yang keempat adalah intermammary dalam ambil susu. Dalam puting ambil susu ini pun dah rawatan pembentian susu lah. Ubat matatis dengan ubat susu ini dua khas ni saja untuk ni. Tapi untuk kita suntik intermammary ni agak sukar jugalah bagi ternakan yang cakap tak pernah mengalaminya. Mungkin sedikit kesakitan lah ternakan sebenarnya. Dan pengalaman saya sendiri saya pernah merawat satu penyakit kambing susu di mana dia dah masa ni saya baru masuk kerja company dan bila saya masuk tengok kambing susu ni dia dah orang panggil matatis yang sangat teruk sampai ambing pun dah keras. Kalau kita bagi ubat pun dia agak sukar sikit untuk pulih. That's why cara saya adalah untuk saya nak takai ternakan betina ni dengan cara saya kena clearkan matatis dia dulu apa semua. Saya lepas tu kena matikan susu dan bagi makan lah. So dengan caranya saya ada beli satu alat tu. Satu alat tu dia perlu masuk ke dalam puting. Dan satu lagi alat tu dia masuk ke dalam lubang yang alat tu lah. Kita masuk dan kita tarik dan dia akan keluar segala nanah-nanah dalam tu. Dan nanah mastatin ni saya cakap betul kadang-kadang masa saya buat program tu pun ada beberapa pekerja saya muntah, memang bau dia memang sangat-sangat teruk lah. Okay. That's why orang cakap bekerja dengan ternakan ni bukan bermain dengan ternakan saja, risiko kotor penyakit pun ada sebenarnya. So that dia bukan untuk intermammary ni bukan untuk matatis dan penjagaan bentuk susunya, kadang untuk kita rawat dia punya ambing tu jugalah, puting dia tu. Okay. Okay, ini adalah bahagian-bahagian kita perlu suntik. Jadi tengok intermuscular biasa dekat sini untuk kambing subcut dekat sini pun boleh, kita tarik kulit dia tercucuk. Okey, IV di sini untuk kambing, untuk kambing di sinilah. Intermammary di sinilah. Okey, untuk lembu IM sama di tepi sini ataupun di sini. Di bahagian kulit yang tebal. IV di sini ataupun di sini belakang ekor. Subcut biasa dekat depan kulit ni dia kendur sedikit Dan dia intermammary di sini. Biasa untuk lembu, kalau yang body score yang tinggi, kulit dia tegang. So that susah nak bagi ubat subcut ni Tapi biasanya kalau body score ternakan yang tinggi, dia jarang kena penyakit. Saya pernah ada sekali bila berlaku satu kes ni di ladang kawan saya sendiri. Dia body score ternakannya pun sangat tinggi, sangat bagus. Tapi kita dah nampak tanda-tanda kecacingan, tidak teruk. That's why pilihan pun tak ada. Saya terpaksa bagi ubat cacing. Dan kita nak cari tempat kendur pun susah sebenarnya. Akhirnya kita jumpa di bawah tengkuk ni satu buah tengkuk ni, kita tarik sedikit, kita suntik kat situ. Alhamdulillah lah, dia masih orang cakap masih terus pulih lah. Dan macam mana kita nak pasti mana satu ubat-ubat yang kena, ada ubat kena cucuk subcut, ada ubat kena cucuk IM dan ubat kena cucuk IV ataupun intermammary. Biasa pada ubat tu dah tulis pada ubat tu dah kena ada satu kaedah suntikan. Kedua bahan aktif dalam ubat tu. Ketiga adalah dia punya withdrawal period dia, tempoh habis kesan dia. Lepas tu tengok tarikh luput dia. Okay. Yang itu adalah semua yang penting-penting lah yang kita kena tahu.
Okey, peralatan rawatan yang lain ada drenching gun. Drenching gun ni satu alat kita bagi untuk memberi oral lah kepada ternakan lah. Biasa dia gun tu sekali dengan bag. Bag tu kita masuk ubat. Dan drenching gun tu dah ada dia punya pengeluar cecair tu akan masuk di mulut ternakan lah. Kita akan tembak. Cuma kita bagi dalam kelompok yang banyak. Lebih senang dengan jumlah kuantiti yang sama. Okay, termometer ni saya cakap tadi kita gunakan untuk mengambil suhu. Mengambil suhu ternakan, dan termometer terdapat dua, iaitu termometer konvensional dengan digital lah. Okay, berhati-hati menggunakan konvensional. Kalau pecah sila buang, jangan simpan. Risiko sebab ada merkuri boleh mendatangkan bahaya lah kepada pelajar serta orang sekeliling. So penstick marker ni fungsi dia untuk kita menanda lah ternakan yang dah selesai kerja atau selesai rawatan. Okay, tube vacuum untuk mengambil sampel darah. Tube vacuum ni ada 3 warna. Nanti kita akan terangkan di hadapan apa warna-warna dia, apa fungsi dia. Okey, dan dia ada adapter penengah dia tu. Alat menyambung antara tube vacuum dan jarum pengambilan sampel darah. Dan jarum untuk sampel darah dia tak sama dengan jarum untuk suntik. Ada jarum khas dia, iaitu jarum pengambilan sampel. Dan alat pengambil sampel darah yang disambung bersama dengan adapter dan tube vacuum. Okey, yang ni saya cakap tadi, tube vacuum dia ada 3 warna yang biasa kita pakai. Kalau plain dia punya penutup warna merah. Kita guna untuk mengambil serum. Memang kita ambil tu darah, lepas tu kita akan hasilkan darah dengan serum. Saya akan tunjukkan contoh gambar dia macam mana. Okey, lepas tu yang hijau adalah heparin dan EDTA adalah berwarna ungu. Yang ini kita yang untuk menyimpan sampel darah. Kita tengok rak tube vacuum ni. Okey, ini adalah plain tube. Okey, selepas kita ambil sampel darah, kita akan terbalikkan tube ni macam ni. Dalam tempoh 6 ke 12 jam, kita akan tengok dia ada satu lapisan yang darah dan serum dia terasing. Okey. So, apa yang perlu kita kena buat? Kita tonggengkan balik, kita cabut penutup tu. Dan kita tengok darah yang beku tu dia akan melekat pada dalam penutup tu dan kita buang. Kita tutup balik. Okey. Yang kita nak hantar serum tu sahaja. Okey, rawatan seterusnya kita pakaikan stetoskop. Ini sikit adilah untuk mendengar bunyi jantung paru-paru dan juga rumen. Okey, dia beza Biasa kalau yang flat di depan ni, yang besar ni kita untuk mendengar jantung dengan paru-paru. Yang belakang ni dia macam melengkung sikit ke dalam tu, kita gunakan biasanya untuk mendengar pergerakan makanan dalam rumen ataupun kita mendengar pergerakan anak dalam perut ternakan biasa memang kita boleh dengar lah. Okey, penggunaan alat ini memerlukan kepakaran dan mesti bunyi normal dan tidak normal. Yes, untuk gunakan alat ni memang kena menggunakan pendengaran dan kebiasaan dengar macam mana dan macam mana. Okey. Okey, kita akan pergi dengan satu yang simple, iaitu rawatan luka kecil yang sering berlaku dekat ladang. Okey, jangkitan daripada luka oleh larva Calcioma benziana. So, dia bermula daripada rawatan luka yang tak dirawat lah. Dia luka dan kita tak rawat dan kita kadang tak perasan. Dia datang daripada lalat yang bertelur dan menjadi larva. Larva tu, yang ni saya cakap tadi, larva lalat. Okey, larva dia nama Calcioma benziana. Okey, proses ni mengambil antara 48 hingga 72 jam untuk daripada lalat tu datang bertelur untuk dia jadi larva dalam tempoh 48 hingga 72 jam. Okey, larva akan hidup dalam kekurangan oksigen dan akan memakan tisu sekeliling. Nanti saya akan tunjuk gambar. Tisu tu akan jadi macam mana. Okey, ni akan menyebabkan pendarahan berlaku dan kerosakan pada bahagian-bahagian terlibat. Kalau kita tak rawat, luka tu akan besar sampai satu masa kalau dia dekat dengan organ, dia akan makan organ tu pula. That's why pengalaman saya sendiri, saya banyak buat rawatan luka ni semasa saya belajar dulu. Satu, memang bau dia memang sangat teruk lah. Tapi kita kena rawat dalam masa yang cepat dan tempoh yang cepat. Kalau kita tak rawat dengan cepat,
Memang satu tak akan mati macam tu saja. Satu sebab kandungan darah semakin berkurang, ternakan dia menghadapi kesakitan, dia dah murung, dia tak nak makan dan dia akan terus matilah. Okey, ini adalah lava Caesioma benziana. Okey. Ni kita tengok. Okey, penyebab dia macam mana adalah sebab kawasan keliling kita yang busuk dan kita tak, kalau ada luka, kalau ladang kita tak ada lalat, tak ada masalah. Tapi kalau ladang kita bermasalah, busuk apa semua, so that lalat datang dan luka tu berlaku, dah habislah. Kita nakkan terlalu basah dan busuk, okey, mendatangkan lalat juga. Luka cairan seram biasakan bertindak balas dengan bakteria, satunya menyebabkan bau yang busuk. Dan faktor pengurusan yang tak sesuai lah. Semua menyebabkan datang daripada lalat lah sebenarnya ni. Okay, tanda klinikal satu, memang dia akan turun. Kehadiran bau busuk ni memang pastilah. Biasa bau busuk untuk luka ni, dan satu yang kita panggil dalam bahasa kasar dalam tenaga kami panggil maggot So that maggot ni bau dia memang kita boleh bau kadang-kadang hampir kadang-kadang kita di luar kandang kita boleh bau kan, di hujung-hujung kandang boleh bau. Kadang kita kena terpaksa cek satu persatu ternakan. Okay, kurang selera makan memang pasti dia akan kurang selera makan. Takkan jadi gelisah dan gatal dia gatal sebabnya lava tu dalam tu dia cuba untuk garam untuk keluarkan Kemungkinan disebabkan toksimia, berlaku toksiminasi lah. Okey, rawatan dia macam mana? Okey, bersihkan kawasan timbat dengan air bersih, sudah pasti. Kolakkan ulat yang berada di luar dan boleh dilihat. Biasanya yang kerja ini yang paling teruk ni, kita kena tengok pada dalam tu kesanggupan kita sendiri sambil yang berbau tu. Kita gunakan forceps, tarik seekor lava tu satu-satu dan kita buang. Okey, bunuh lalat menggunakan geyser powder, dan geyser powder tu kita tuangkan, dan geyser powder ni dalam bentuk serbuk kita tuangkan dalam luka tu. Okey, kita tuangkan bagi tu kita nampak ada 2-3 lagi lava yang mati, kita tarik lagi keluar lah. Mesti kalau kita tuang dengan geyser powder akan muncul lagi 2-3 lava daripada tisu-tisu kulit tu. Okey, lepas tu kita tarik semua, lepas tu kita cuci tisu yang mati dengan 3% hydroperoxide. Okey, hydroperoxide ni bukan kita tuang Peroxide ni kita tuang pada satu bekal, kita letakkan kapas, diserap, pakai forceps dan kita letak pada luka, kita cuci. Okey, beri semua iodin ataupun sulfur-galvanic cream yang membantu dalam melahirkan otot dan tisu baru. Kalau luka di bahagian permukaan kulit, biasa saya akan pakai iodin sajalah. Tapi kalau luka tu mendalam, dia dah melekuk, biasa saya akan sapukan kapas dalam galvanic cream. Lepas tu saya akan letak kapas dalam luka lah. Lepas tu kita akan fikir macam mana kita nak balut dia ke apa ke. Bergantunglah tengok tempat macam mana. Okey, berikan semburan fly repellent untuk mengelakkan kehadiran lalat. Fly repellent ni pun kena ada. Kita spray pada bahagian luka untuk mengelakkan lalat tu datang. Okey, sekiranya luka terlampau besar, boleh menggunakan bandage lah untuk tutup luka. Ni betul lah. Okey, contoh luka saya cakap Okey, ini tisu-tisu yang dah mati. Okey, ini berlaku di bawah dagu ni gambar saya ambil pada zaman saya belajar dulu. Okey, tisu-tisu yang dah mati, yang ni kita dah taruh je peroxide. Dah cuci dia. Dan kami ni pun mati sebab saya cakap dia dah kurang selera makan, dia dah berlaku bawah dia ni. Dia tak nak makan dah sebenarnya. So caranya kita spray. Biasa kalau dah macam ni di bahagian bawah mulut pula ke, tepi mulut ke, memang risiko cakap peratus untuk hidup tu memang sangat-sangat kurang lah. Yang ini gambar ada kita spray dengan iodine, bukan spray dengan fly repellent. Okay, selepas kita dah buat rawatan apa semua, kita kena dah tentu kita kena basmikan kuman lah sebenarnya. Okay, penyediaan peratas sebelum dibasmikan kuman, kita kena cuci. Hendaklah ada satu dalam mencuci, hendaklah cuci terlebih dahulu. Mesti terhindar daripada kotoran seperti tanah, darah, nanah dan lain-lain lah. Kedua, pengeringan. Kita kena buat pengeringan, peralatan dengan
Peralatan dia ada kaca yang dibasmi kuman dengan oven hendaklah dikeringkan terlebih dahulu untuk mengelak berlakunya keretakan pada peralatan. So kalau macam stainless steel pun kita boleh keringkan, tak ada masalah. Lepas tu kalau kita nak keringkan lap, keringkan oven pun tak ada masalah lah. Okey, pembungkusan peralatan yang mula terdedah pada pencemaran sebaiknya dibungkus dan disimpan dalam keadaan bekas tutup semasa berlakunya pembasmian kuman. So sekiranya kita dah settlekan semua, kita dah mencuci, kita dah kering kan, kalau boleh kita simpan dalam satu plastik ataupun bekas yang bertutup. Bila kita nak pakai, kita dah pakai, kita letak satu tempat untuk kita cuci semula. Takkan faucet stainless steel kita nak pakai buang kan, so that kita cuci semula lah. Tapi inilah SOP lah. Okey, penjagaan selepas pembasmian kuman, barang yang telah dibasmi kuman ditanda dan diasingkan. Okey, peralatan tersebut hendaklah disimpan dalam botol atau bekas yang bertutup. Betul lah. Penyimpanan yang lama tidak sesuai, peralatan tersebut hendaklah dibasmikan sekali lagi sekiranya disimpan terlalu lama. Kalau kita simpan dalam tempoh yang lama, kita kena cuci balik lah. Sebab kita kena ada rekod kerja-kerja di dalam stor ubat. Macam kita cek tarikh tamat lupa ubat, kita cuci-cuci peralatan. Okey, perkara penting semasa menjalankan pembasmian kuman, satu adalah tentukan alatan dan jenis kuman yang hendak dimusnahkan. Yang ni pun dia tak cakap penting jugalah kalau kita buat satu rawatan yang melibatkan jangkitan. Alat dan dipisahkan pada bahagian organ minyak serta lain-lain kotoran yang mempunyai yang melemahkan kekuatan pada basmi kuman serta melindungi organisma. Okey, ditentukan bahan pembasmian kuman tidak bertambah cecair disebabkan oleh percampuran air yang terdapat pada objek. Okay, that's why selepas kita cuci dengan air tu, kita lap sedikit bagi kering. Lepas tu baru kita masukkan basmi kuman. Kalau peralatan-peralatan tu basah, kita masuk, dia akan mencairkan lagi bahan basmi kuman tu lah. Okey, ikuti peraturan tertentu sewaktu membancuh bahan sebagaimana yang telah ditetapkan mengikut tujuan biasanya nisbah bancuhan ni memang dah ada pada botol tu lah. Botol basmi kuman tu, kita tengok berapakah nisbah kita perlu pakai. Okey, ni adalah dua kaedah untuk cara basmi kuman. Okey, menggunakan sterilizer, air rebusan air panas, letakkan suhu didih 30 minit dan biarkan selama 30 minit dan airnya sehingga sejuk, kemudian disimpan di tempat yang bersih sesuai. Pun boleh juga. Penggunaan oven bakar menggunakan suhu daripada 120 darjah Celsius selama 15 hingga 30 minit. Masa hendaklah dipanjangkan sekiranya terlalu banyak peralatan dipanaskan pada satu masa. Selagi kalau kita gunakan ultraviolet pun tak ada masalah. Oven yang ultraviolet, ultra ungu tu kan, pun dia basmi kuman sebenarnya. So sekian saja slide pada saya. Harap tajuk ni memberi manfaat lah kepada pelajar-pelajar semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan beberapa tajuk pada masa akan datang. Sekian saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.